Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni akan menjadi soalan warming up untuk soalan bahagian B yang mana kamu kena pilih. Bahagian B ada dua soalan, 9 atau 10. Okey, kena pilih salah satu. Dan dalam salah satu soalan tu akan ada bahagian soalan, contoh soalan 9 kan, 9A, soalan yang kategori mengingati. B. Soalan memahami. C. Soalan aplikasi, kamu kena buat kira-kira something. Dan soalan D. Soalan D ni soalan 10 markah. So dalam soalan D tu kamu akan diberikan beberapa produk. Contoh A, B, C, D. Setiap produk yang hampir sama tapi berbeza dari segi ciri-ciri tertentu. At the end, kamu kena pilih produk mana yang paling sesuai dengan ciri dan yang kamu perlukan. So soalan 7 ini adalah warming up kepada soalan bahagian B nanti. Okey. Jom kita lihat soalan nombor 7 ni macam mana. Rajah 7 menunjukkan 3 reka bentuk litar. So now you are given 3 tiga lah, dekat sini bahasa Inggeris sebut two, sebenarnya 3. Okey, 3 reka bentuk litar dan soalan ni ada errata, nanti saya tunjukkan ya. 3 reka bentuk litar yang mengandungi transistor yang bertindak sebagai switch automatik. So, bila kita bercakap mengenai transistor, konsep yang dia perlu fahami, transistor boleh jadi dua perkara. Tujuan ada dua kegunaan utamalah. Yang pertama sebagai switch automatik, yang kedua sebagai amplifier. So dalam kes ni we are talking about transistor as automatic switch. Okay, dan bila kita lihat gambar litar ni, straight away student should be able to tell that this litar dia menggunakan konsep pembahagi voltan. Okay, konsep pembahagi voltan. Kalau cikgu boleh labelkan, warnakan, okay, ini contoh litar ya. Kita ambil litar G kat sini. Cikgu, ini belum lagi soalan cikgu just nak explain, just recap sikit sebanyak. Kamu akan ada kawasan yang mana kita namakan litar pengumpul. Ataupun main circuit lah, senang cerita. Okay, litar yang warna hijau kat sini. Okay. And then you will have another side sebelah kiri tapi dibahagi dua pula. Satu kita letak warna merah. Okay. Ni cikgu cuba explain secara ringkas lah. And then the other one kita letakkan warna biru to distinguish between these three parts. Okay, these three area. So litar yang warna hijau ni adalah litar untuk main circuit lah. Sama dalam kes ni kipas lah yang kita nak pusingkan. Yang warna merah dan biru tu dia dibahagikan dua sebagai kerana nak jadikan dia pembahagi voltan. Okey, kalau kamu perasan, satu menggunakan perintang tetap, satu lagi perintang boleh laras. Dalam kes ni dia dilaraskan berdasarkan suhu ataupun haba yang ada ketika itu. Kita sebut thermistor. Alright. So, pembahagi voltan ni macam mana dia berfungsi? Ini cikgu nak cerita tentang konsep dulu ya. Kalau thermistor ini berada di dalam keadaan yang sejuk, maka rintangan dia akan menjadi tinggi. Macam mana nak tahu cikgu? Saya confused lah, thermistor ni bila masa rintangan dia tinggi? Dia macam ni. Thermistor dia berkaitan dengan panas kan, dengan suhu, dengan haba yang tinggi. So thermistor, kata keyword dia suka panas. So anything yang kamu suka, you will not halang. Kamu takkan halang datang pada kamu takkan halang diri kamu pergi ke tempat yang kamu suka. So kamu akan bagi kebebasan. Lain pula kalau benda tu yang kamu tak suka, kamu akan halang dia daripada datang kamu juga akan halang kamu pergi ke tempat dia. So dalam kes ni, thermistor suka yang benda yang panas. Jadi bila dia suka yang panas, thermistor, okay, kalau tulis kat sini, tips nak ingat thermistor, rintangan, sorry, sini ayat dia. Okay, thermistor
panas, rintangan rendah. Sebab dia sukanya panas, jadi rintangan dia rendah. So, jadi dalam keadaan sejuk, rintangan dia akan jadi tinggi. So, let's say, kalau rintangan R kat sini dalam keadaan yang panas, rintangan dia rendah. Okay, ingat bila kita buat perbandingan, pembagi voltan ni dia nak bandingkan antara side merah tadi dengan side biru. So, kalau rintangan R tu turun, R biru ni turun, bermaksud R ini, yang atas ni, rintangan tetap ni akan jadi lebih besar. Kalau rintangan di atas lebih besar, arus akan melalui kawasan kat sinilah, akan ada kat sini. Bermaksud di bahagian bawah ni litarnya akan off. Arus tapak ni, ni litar tapak ni. Ni litar tapak, sini litar pengumpul. Okay, litar tapak tidak mengalirkan arus. Voltage dekat kawasan biru ini, litar tapak ini, tidak dapat melepasi voltan minimum dalam transistor kita ni. Jadi tak boleh ada arus yang lalu, maka litar tapak off. Bila litar tapak off, litar pengumpul pun akan off sekali. Boleh nampak situasi dia? Okay, cikgu ulang balik. Kalau dalam situasi yang terbalik. Macam mana terbalik? Okay. Sekarang ni, pada waktu yang panas, tadi pada waktu yang sejuk. Bila waktu panas, tadi waktu yang panas. Bila waktu sejuk, sekarang waktu sejuk, R dia bertambah. Bila R bertambah, apa jadi dekat kawasan ni? Bukan lagi. Bila R bertambah, V dia pun besar. V dia besar berbanding R ni. Jadi, V sini yang akan melebihi. Bila V sini besar, V untuk tapak ni melebihi voltan minimum dalam transistor tu, maka arus, kita sebut I base ni lebih besar daripada kita ada I pengumpul kat sini, I emitter. So, tak apalah, nanti kamu confuse. Cikgu pun confuse pula nanti. Okay, so bila arus bila voltage melepasi, bila voltage tapak VB besar daripada voltage minimum tadi, voltan simpang atau voltan minimum, so arus tapak boleh mengalir, kawasan biru ni akan on, maka pengumpul pun akan on. Jadi kita kena perhatikan nak letak dekat kawasan thermistor kita ni yang akan jadikan sebagai punca kepada switch automatik kita, di bahagian atas ke di bahagian bawah. Kita kena tengok kat situ. Okay, jom kita go through soalan balik. Tu cikgu cerita konsep dulu. Okay. Litar itu boleh menghidupkan sebuah kipas berlabel 240 volt 100 watt dalam sebuah bilik secara automatik. Nak onkan kipasnya secara automatik bila bilik itu panas. Itu yang kita nak buat hari ni. Okay. So, kita diberi circuit E, thermistor kat sini, R dekat sini. Okay. So, sekarang ni cikgu nak cerita, nak decide dulu. Nak decide thermistor kena ada dekat atas atau dekat bawah. Okay. First, kita ada tapak, litar tapak warna biru. Okay, kemudian kita ada litar pembahagi voltan yang sebelah atas ni warna merah. Sekarang ni thermistor waktu siang sama dengan panas, sama dengan rintangan rendah. Okay, boleh follow siang, panas, rintangan rendah. So, bila rintangan rendah, R dekat sini rendah, V dekat sini rendah, maka V dekat sini akan jadi tinggi. So, V dekat situ akan jadi tinggi waktu siang. So, jadi kipas sini on, sini pun akan on. So, jadi, kita boleh terima pakai lagi circuit E. Nanti kita tengok lagi.
Okey, litar F. Okey, litar F ni dia terbalik. Dia ada kat sinilah kata error tadi. Termister duduk di atas. Ni pun. So, kalau tadi kita dah decide kalau termister berada di atas, dia akan on. So, jadi kita perlukan termister tu berada di atas. Dalam kes ni, termister berada di bawah. So, cikgu nak padam sekejap supaya kamu tak confuse. Okey. So, termister berada di bawah pada waktu siang. Panas, rintangan rendah. Bila rintangan rendah, V rendah. Bila V rendah, V tak lepas dekat sini. So, sini off. So, siang off, sini pun off. Maka litar G kita tak nak lah. So, kedudukan termister kita nak ada di atas. Okay. So far itu sikit sebanyak kita faham lah. Now, cikgu perasan satu benda kat sini. Ada relay. Relay ni apa basically? So, relay ni tuan-tuan dan puan-puan, senang cerita adalah Swiss dengan elektromagnet. Tujuan dia nak asingkan sebelah sini arus dia kecil, sebelah sini arus dia besar. So, kita tak nak kontrol yang besar tu. Kita kontrol yang kecil untuk kontrol yang besar. So, dengan kita onkan litar tapak ini nanti, dia akan jadi macam ni. Bila kita arus dapat mengalir kat sini, medan magnet akan terbentuk. Akan ada medan magnet dekat sini. So, medan magnet ni akan menarik ni besi ni untuk sentuh. So, bila sentuh kat mana? Sentuh kat sini lah. Pergi situ. Jadi akan bila sentuh kat situ, maka akan terjadi apa? Litar ni complete. So, litar tu complete, kipas kat sini pun akan berpusing. Itu tugas relay. Kena ada ganti untuk lindungi. Untuk permudahkanlah senang cerita. Okay. So, nyatakan rintangan termister mengikut suhu. Cikgu dah cerita tadi. Rintangan termister ni dia suka panas. So, jadi termister dia suka yang benda yang panas kan. Termister mempunyai, sorry lah, kita buat ayat lain lah. Macam ni. Rintangan termister tinggi dalam keadaan suhu yang rendah. Okey. Dan rintangan yang tinggi, tadi rintangan termister tinggi, tadi sekarang ni, dan rintangan termister rendah dalam keadaan suhu tinggi. Sama kes untuk kategori PPC ataupun perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya ni dia suka cahaya. Dia suka benda yang cerah. Jadi bila dia suka yang cerah, rintangan dia tak akan halang benda yang cerah ni. Jadi rintangan dia akan rendah. So, PPC akan mempunyai rintangan yang rendah pada waktu siang, rintangan yang tinggi pada waktu malam. Okey, tengok soalan B. So, ini adalah kita build up untuk soalan bahagian B nanti. Berdasarkan rajah 7, nyatakan reka bentuk litar yang mana sesuai digunakan sebagai sistem Swiss automatik. Dia suruh pilih bentuk litar yang mana antara tiga tadi. Kita ada litar E, F dan G. Okay, untuk menghidupkan kipas secara auto pada waktu panas. Dan kena bagi sebab. So, ini adalah kategori kamu kena buat analisis berdasarkan information yang given. Soalan kategori analisis aras tinggi dah. Yang kategori awal-awal tadi, mengingat, memahami, mengaplikasi, itu kategori aras rendah, K-bar. Sekarang ni menilai, menganalisis, itu kategori tinggi dah. Okay.
So, beri sebab untuk pilihan anda. So, kita tengok soalan dia. Kedudukan termister dan perintang tetap R. Termister kena duduk, tadi kita dah decide. Termister kena duduk di sebelah atas, perintang sebelah bawah. Okey. Kan kita tengok kan? Cuba tengok tadi. Tu. Termister di atas, perintah tetap sebelah bawah. Okey, betul. So, tulis itu. Termister di atas, perintah tetap di bawah. Kenapa? Sebab rintangan termister rendah apabila suhu tinggi rentangan. Rintangan termister rintangan termister rendah apabila suhu tinggi. So, kalau tanpa tunjuk gambar aja kan. So, kita bayang macam ni. Bila termister mempunyai rintangan yang rendah dan dia duduk dekat atas, kawan dia litar pembahagi voltan kan kita bahagi dua, atas dan bawah. So, bila dia duduk atas, rintangan dia dekat atas rendah, voltage dia rendah, voltage yang di bawah ni tinggi. So, litar tapak mempunyai voltage yang tinggi, boleh melalui arus boleh melalui dalam transistor, maka litar pengumpul akan on, kipas berfungsi. Sebab tu kita nak termister di atas, bila waktu panas dia rintangan dia kecil, so litar tapak akan jadi on, litar pengumpul pun akan on. So, sebab itulah rintangan termister. Kerana apa? Sebab apa? Rintangan termister rendah apabila suhu dia tinggi. Keperluan menggunakan suis geganti. Ya, kita perlu. Ya, perlu. Kenapa perlu? Sebabnya kita nak menghidupkan litar sekunder. Sekarang ni yang litar pembahagi voltan yang kita ada apa tadi? Litar tapak, litar pembahagi voltan semua tu, itu litar primer. Perubahan di litar tapak ni akan merubah litar sekunder kita. Kita nak kontrol dia. Sebab yang satu lagi arus yang besar, sebelah ni arus yang kecil je. Kalau siapa dalam kelas cikgu pernah buat demo untuk menghidupkan lampu LED, kita sambung panjang pun orang kan tadi kan. Sikit je pun boleh je. Kalau lupa demo tu, boleh tengok video cikgu nanti. InsyaAllah cikgu akan upload juga. Okey. Kerana untuk menghidupkan litar sekunder yang besar tu, yang mempunyai, sorry dalam SPM jangan buat short form macam tu ya, yang mempunyai arus ataupun voltan yang besar. Kalau kita nak kontrol arus besar tu, guna transistor yang kecil tu, boom, terbakarlah transistor kita. Sebab tu kita ada relay switch. Okay. So, boleh kita lihat sini, ini ada semua sistem ada relay switch. So, yang paling sesuai akan jadi yang mana? Sekejap kita buat def. Okay. So, yang ni transistor berada di atas. Ni transistor berada di atas. So, sekarang apa beza dia sekarang? 240 volt R1 R. Okay. Apa beza dia kat situ? Cikgu pun tak nampak beza dia. Kenapa beza dia? Tengok sekejap. Kenapa? Kenapa dia pilih litar? Dan apa beza litar F dengan litar E? Litar E termister akan ada dekat atas. Litar F termister pun dekat atas. R dekat bawah. R dekat bawah. Ada gegelung. Pakai NPN, betul. Cikgu pun tak pasti apa sebab dia.
Perhaps sebab tu lah soalan diagram show two circuit design ni. Kan? Tu mungkin jadi. Cikgu pun dah confused juga soalan ni. Ni mesti katanya rata benda ni naik atas, benda ni ke bawah. Kalau begitu sama Thermistor semua sama. So you can choose either E or F. Senang je tu, tak payah pening kepala. E or F. Tapi cikgu tak rasa dalam SPM akan ada kesilapan yang macam ni. So pilih satu, jangan letak dua-dua. Kalau dua-dua akan jadi contradict. So let's say letak F ataupun E. Okay, kita dah go through tadi. Reason dia yang penting. Okay, alright, itu saja.